Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah para alim ulama, para imam di masjid mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Syiarus Salikin dalam program Serambi Ilmu Online dengan harapan insyaAllah menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Ada salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita buka muka surat 214 iaitu membahas tentang juzuk pertama bab ketiga, iaitu bab pada menyatakan rahsia sembahyang, adab yang ketiga juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Adab yang ketiga, sunat bahawa membanyakkan selawat atas Nabi SAW pada hari Jumaat dan pada malamnya. Itu iaitu terlebih daripada segala hari yang lain. Kerana kelebihan membaca selawat atas Nabi SAW pada hari Jumaat itu amat banyak. Jadi adalah dianjurkan atau disuruh untuk membaca selawat. Kerana kelebihan berselawat itu banyak. Kelebihan membaca selawat atas Nabi SAW pada hari Jumaat itu amat banyak. Jadi berselawat ni tak semestinya kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahaja, Allahumma salli ala Muhammad sahaja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali ila akhirih. Tidak semestinya. Kerana itu yang warid ya, tidak amalkan. Siapa kata tak amalkan? Solat kita melakukan, kita baca semua ikut cara macam tu. Tapi iaitu selawat dengan cara lain juga ada disampaikan kepada kita melalui riwayat-riwayat ulama yang dibahas dalam kitab-kitab hadis dan lainnya daripada para sahabat. Juga ada selawat yang bentuk lain. Contoh dia saja Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini sesat kot. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dia memiliki sigat selawat yang berbeza daripada yang warid. Kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Jadi, apakah kita nak tuduh bahawa Imam Syafi'i ini membawa perkara bid'ah? Rasul tak buat. Berarti kita jangan buat. Imam Syafi'i buat pun kita tak ikut. Padahal dia sahibul mazhab. Ini contoh dia. So, kita sebagai umat Islam jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang terlalu mudah, terlalu suka pakai simple logic seperti ini. So, salawat itu luas. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa disuruh berselawat. Sirat selawat itu dimurahkan. Dengan syarat kena ikut Islam lah, cara Islam. Dalam berarti cara Islam itu tidak berlanggar akidahnya. Sebab itu jangan terkejut, cara selawat banyak. Ada yang kalam qasidah, ada yang kalam nasar, kalam qasidah. Contoh dia sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia. Ini yang jelas ada dan dibaca. Masjid-masjid di bumi Malaysia, di tanah air ni dah beratus tahun lah. Tiba-tiba datang orang sekarang tak suka selawat, dia duk bid'ahkan. So dia selawat macam biasalah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa ratus ribu kali kita nak dengar. Buatlah, tak ada masalah, kita tak larang. Baguslah dia nak berselawat dengan cara macam tu. Cuma manusia ni kadang penat. Sebab tu dia tukar dengan cara qasidah. Boleh memudahkan atau meringankan penat tersebut, menghilangkan penat tersebut. Jaded, kalau bahasa Inggeris panggil. Atau, tuan-tuan dan puan-puan, ada juga kalam nasar. Tapi kerana dengan niat-niat tertentu, iaitu
mengagungkan baginda SAW, menjadikan ia sebagai lantaran wasilah tawasul yang dibenarkan dan diharuskan oleh ulama secara majoriti, kecuali golongan yang terpesong. Jadi golongan yang membawa dakwah kononnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya memesongkan orang awam, mengelirukan, membida'ahkan orang. Ini aja susah lah. Oh, macam ni susah. Contoh dia apa? Selawat nariyah. Kita kalau di Johor, Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nabi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi ila akhirih. Ini itu salat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-qadu wa tanfarju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaju wa tunal birraqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumilak. Ini itu adalah salat nariyah yang digubal oleh Syekh Ibrahim At-Tazi, ulama besar daripada Algeria. Ibrahim At-Tazi ini ulama besar di Algeria, di Wujdah, di Oran, nama tempat dia meninggal. Ini guru kepada Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Al-Imam As-Sanusi iaitu ulama besar, termasuk pengarang kitab Ummul Barahid, sifat 20. Takkan dia ahli bid'ah pun. Ni. Sebab tu kawan saya, Dr. Alfian Sahasfan, alumni Darul Hadis Universiti Qarawiyyin di Maghrib. Dia ada satu buku kajian khusus tentang selawat nariyah. Boleh rujuk di situ, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW. Man salla alayya fi yaumil jum'ati 80 marratan ghafarallahu lahu dhunubahu 80 sanah. Rawahu Darqutni, Hasan. Yang bermaksud artinya, barang siapa mengucapkan selawat di atasku di dalam hari Jumaat 80 kali, nescaya mengampuni Allah Ta'ala baginya akan dosanya yang 80 tahun. Riwayat Imam Darqutni, hadis Hasan. Ini 80 tahun. Ya Allah SWT. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda sendiri. Hadis Hasan. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, man shalla alayya yawmal jum'ati mi'ata marratin ghufirat lahu khati'atu 80 sanah. Iaitu bermaksud, barang siapa mengucap selawat atasku pada hari Jumaat 100 kali, nescaya diampun baginya akan kesalahannya, yakni akan dosanya yang 80 tahun. Hadis riwayat Imam Darqutni juga. Tapi ini status dia gharib. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, man shalla alayya yawmal jum'ati mi'ata marratin ja'a yawmal qiyamati wa ma'ahu nurun law qusima dhalika nur bainal khalqi kullihim la wasi'ahu. Iaitu artinya, barang siapa mengucap selawat atasku pada hari Jumaat 100 kali, nescaya datang pada hari kiamat dan sertanya nur. Jika dibahagi nur itu antara makhluk, masa sekalian makhluk, sekaliannya, nescaya luas ia akan mereka itu. Maksudnya cukup untuk semua mereka itu. Sampai macam itu. Hadis ni riwayatkan Abu Nu'aim. Statusnya kita tak tahu. Tapi kita sebut. Ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, diteruskan oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Lalu pentahqiq mengatakan ini riwayat Abu Nu'aim. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, aksiru minas salati alayya yawmal jum'ati.
Dia riwayat sesamanya nahwahu, iaitu Abu Daud dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Artinya banyakkan oleh kamu daripada mengucap selawat atasku pada hari Jumaat. Dia nak suruh kita perbanyak berselawat, tuan-tuan. Hadir wal hadrat. Dan lagi setengah daripadanya sabda sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmizi, seperti yang diriwayatkan oleh dalam Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Artinya bahawa yang terlebih aula manusia bagi syafaatku pada hari kiamat itu, iaitu orang yang terlebih banyak mengucap selawat atasku. Insya-Allah. Sebab itu ulama ni, ada ulama besar, dia karang kitab selawat sebanyak 80 jilid. Nama dia Syekh Muqtayyad Asy-Syarqawi. 80 jilid. Semua sejarah Nabi itu dijadikan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala man wulida fi yaumil isnin. Nak cerita tentang kelahiran dia hari Isnin. Allahumma, oh Allah, semoga engkau panjatkan selawat kepada orang yang dilahirkan pada hari Isnin, iaitu Nabi Muhammad lah yang dimaksudkan. Contoh dia. Pasti dia nak cerita tentang dia besar macam mana. Dia buat bentuk selawat. Supaya dapat masuk di dalam yang dijanjikan dalam hadis-hadis ini. Atau dikategorikan di bahagian daripada orang yang dimaksudkan dalam hadis-hadis ini. Itu bukan tujuan dia mereka daya ibadat baru, tokok tambah. Bukan. Jangan salah faham. Kaedah bid'ah ni dah dijelaskan oleh ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Imam Baihaqi ni ulama mazhab Syafi'i yang juga muhaddis besar. So kalau nak kata dia tu palsu ke apa, tak tahu sanad, itu tak boleh lah. Dia ukur badan dia dengan badan kita. Jauh lah Syekh. Kita kena tahu benda ni. Jangan tertipu tuan-tuan dan puan-puan. So dalam berselawat ni Allah SWT perintahkan berselawat secara makna umum. Maka Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dalam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dia kata bid'ah ni ada dua. Ada bid'ah yang melanggar Al-Quran dan Sunnah, ini bid'ah yang mazmumah, yang sesat, yang haram. Ada bid'ah yang tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Maka bid'ah ini adalah bid'ah yang baik kalau dia selari sesuai dengan roh syariat tersebut. Sekarang selawat ni ada ke yang melanggar? Itu melanggar kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tak boleh macam tu, tak betul. Sebab itu menerangkan bid'ah yang apa? Bid'ah yang sayyi'ah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Takkan kalau Imam Nawawi pun tertolak juga. Ijtihad dia tak betul, tak boleh lah. Dia wal hadra abidahullah. Berarti dia sebut di sini, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Bahawa artinya, bahawa yang terlebih aula manusia bagi syafaatku pada hari kiamat itu, iaitu orang yang terlebih banyak mengucap selawat atasku. Dan lagi sabda Nabi SAW, aksaruhum alayya salatan, aksaruhum azwajan fil jannah. Ni dia tak jumpa lah. Muhakkik kata dia tak jumpa takhrij dia lagi. Artinya orang yang terlebih banyak di antara kamu mengucap selawat atasku itu, iaitu yang terlebih banyak kamu dapat isi di dalam syurga. Masya Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, lil musalli alayya nurun ala sirati, wa man kana ala sirati min ahli nuri lam yakun min ahli nari. Juga tak dijumpa takhrij dia. Artinya adalah bagi orang yang mengucap salawat atasku itu nur atas titian siratul mustaqim. Dan barang siapa di atas titian siratul mustaqim itu daripada ahli nur, nescaya tiada ada ia daripada ahli neraka jahanam. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla alayya
marratan wahidatan sallallahu alaihi biha 10 marrat. Dan disebut lagi wa man shalla alayya 10 marratin sallallahu alaihi biha 100 marrat. Wa man shalla alayya 100 marratin salla alaihi biha 1000 marrah. Wa man shalla alayya 1000 marratin harramallahu jasadahu 'alan nari. 'Alan nari wa sabbatahu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati innal mas'alati wa adakhalahu al jannata wa ja'athu salatuhu alayya nurun yawmal qiyamati ala sirati wa masirata 500 amin wa atahu Allahu bi kulli salatin sallaha qasran fil jannati qalla dhalika aw kathur. Juga tak jumpa takhrij dia. Artinya, barang siapa mengucap selawat atasku sekali, nescaya memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya 10 kali. Barang siapa mengucap selawat atasku 10 kali, nescaya memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya 100 kali. Dan barang siapa mengucap selawat atasku 100 kali, nescaya memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya 1000 kali. Dan barang siapa mengucap selawat atasku 1000 kali, nescaya mengharamkan Allah Ta'ala akan jasadnya atas api neraka. Dan menetapkan Allah Ta'ala akan dia dengan perkataan yang tetap di dalam hidupnya, di dalam dunia dan dalam akhirat. Pada ketika ditanya akan dia dan dimaksudkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam syurga dan datang salawatnya ke atasku, itu berupa nur baginya pada hari kiamat atas titian siratul mustaqim sekira-kira luasnya perjalanan 500 tahun, dan memberi Allah Ta'ala akan dia dengan tiap-tiap satu selawat yang diucapkan akan dia itu mahligai di dalam syurga, sama ada sedikit yang demikian itu atau banyak. Yakni jika banyak mengucap selawat itu, nescaya dapat banyak mahligainya itu. Dan jika sedikit ia mengucap akan selawat, nescaya dapat sedikit akan mahligainya. Maka bertanya sahabat bagi Rasulullah SAW dengan katanya, betapa mengucap selawat atasmu? Maka sabda Nabi SAW, ucap olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Yang bermaksud, dan engkau simpulkan, iaitu oh Allah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Nabi-Mu dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi. Dan engkau simpulkanlah kira-kira akan lafaz ini satu bilangan, yakni maka engkau ulang-ulang yang demikian itu hingga sampai cukup bilangannya. Ini yang diajar oleh Imam Ghazali. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin nabi abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Contoh dia. Hadir wal hadir afidakum. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jika engkau kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan takunu laka ridaan wa lihaqqihi adaan wa atihil wasilata wa ba'ashu maqamal mahmud alladhi wa'atahu wajzihi anna ma huwa ahluh wajzihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummatihi wa salli wa sallim alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wa salihin ya arhamar rahimin. Ni. Jadi kalau sirat ini dan engkau ucap selawat ini 7 kali, maka sesungguhnya kata setengah ulama, barang siapa mengucap akan dia di dalam 7 hari Jumaat, 7 hari Jumaat, pada tiap-tiap hari Jumaat 7 kali, nescaya wajib baginya disyafaatkan. Maksud dia akan dapat syafaat oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Ini adalah fadilah-fadilah yang ditemukan oleh ulama. Boleh salah, kenapa tak boleh? Tapi bukan berarti bila ada fadilah seperti ini dia dihukumi sesat. Macam itu rujuk dalam pengajian kita yang lepas, saya disyarahkan tentang fadilat-fadilat dalam amalan yang diajarkan oleh ulama kepada kita. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan jika engkau berkehendak melebih daripada demikian itu, maka ucap olehmu Allahumma ja'al fadaila salawatika wa nawamiya barakatika wa syara'ifa zakawatika wa ra'afataka
ورحمتك وتحيتك على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين والرسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر والنبي الرحمة سيد الأمة اللهم بأسه مقاما محمودا تزلفه به الكربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة والمنيفة اللهم أعط محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم أعظم برهانه وثقل ميزانه وأبلج حجته وارفع في أعلى المقربين درجته اللهم اشرنا في زمرته وجعلنا من أهل الشفاعة وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسكنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa 'alal jumlati kullama ata bihi min alfadhi salati walau bil mashhurati fi tashahhudi kana musalliyan wa yanbaghi an yudifa ilaihi al-istighfar fa inna dhalika aidan mustahabun fi hadzal yawm. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebutkan perkara ini. Maksud dia artinya dan hasil atas perhimpunan yang demikian itu. Tiap-tiap barang yang datang dengan dia daripada segala lafaz selawat. Dan jikalau ada selawat yang masyhur di dalam tasyahud sekalipun, maka adalah memadalah mengucap selawat dengan dia. Dan seyogyanya bahawa dihimpunkan selawat kepada selawat itu istighfar, maka adalah yang demikian itu sunat pula pada hari Jumaat ini dan membanyakkan mengucap akan dia. Hadir wal hadirah hafizakumullah. Ini adalah banyaknya berselawat pada hari Jumaat yang telah diajarkan dan diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Adab yang keempat, sunat pada hari Jumaat itu membanyakkan membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran kena banyak tuan-tuan dan puan hari Jumaat. Banyak membaca Al-Quran. Dan seyaknya bahasanya menentukan pada hari Jumaat itu membaca surah Al-Kahfi. Kerana kelebihan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya itu amat banyak. Dan setengah daripadanya sesungguhnya telah meriwayatkan akan hadis Nabi SAW oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Apa dia? Iaitu man qara'a. Ini hadisnya. Man qara'a surat al-kahfi lailatal jumu'ati atau yaumal jumu'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila al-jumu'ati al-ukhra wa fuddila salasata ayamin wa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa'u fi min ad-du'a'i wa dabilati wa zatil jambi wal barsi wal judhami wa fitnatid dajjal. Riwayat Harawahu Dailami. Ini riwayatkan oleh Imam Dailami. Okey, boleh buka dalam Syarah Ihya Ulumuddin. Artinya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau pada hari ini, nescaya diberi akan dia nur daripada tempat ia membaca akan dia hingga ke negeri Mekah. Dan diampunkan baginya dosa daripada satu Jumaat kepada Jumaat yang lain. Dan dilebih daripadanya 3 hari. Dan mengucap selawat, yakni meminta ampun baginya oleh 70,000 malaikat. Hingga waktu subuh. Dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit dan disembuhkan daripada penyakit dabilah. Iaitu penyakit barah yang bengkak, yang memecah di dalam perut. Dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lembung. Dan daripada penyakit sopak dan penyakit budak. Iaitu penyakit besar. Dan dilepaskan daripada fitnah Dajjal. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi ini tak sahih Ustaz. Dalam kita menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh ulama. Itu. Tapi of course semuanya kita tahu Allah SWT yang jalankan. Bukan semua benda ni. Samalah orang makan ubat. Minum ubat batuk mesti sembuh. Padahal yang jadikan Allah SWT belum tentu sembuh.
Ini. Segala sesuatu tergantung kepada Allah SWT lah. Itu. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Jadi, lalu dan sunat membanyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Di dalam hari Jumaat dan malamnya itu. Kerana fadilat membaca surah Al-Ikhlas itu amat banyak. Setengah daripadanya membaca setengah daripadanya sabda Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Qur'ani. Iaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i seperti yang ditakhrij oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Artinya barang siapa membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sekali, maka seolah-olah ia membaca sepertiga Al-Quran. InsyaAllah. Ni. Sebab itu, Qul huwallahu ahad ini 1/3 Quran. 3 kali dah macam baca satu Al-Quran. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a Qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu baitan fil jannah. Rawahu Ahmad. Walaupun hadis yang dhaif oleh Faidul Qadir. Imam Munawi. Artinya barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, nescaya memperbuat Allah Ta'ala baginya rumah di dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a Qul huwallahu ahad ahadun salasa marratin, Qul huwallahu ahad salasa marratin faka'annama qara'al Qur'ana ajma'. Rawahu Al-Uqaili. Riwayat oleh Imam Uqaili, hadis dhaif menurut Faidul Qadir. Dan disebutkan lagi artinya barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olah membaca Al-Quran sekalian. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a Qul huwallahu ahad 100 marratin fi salati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ini hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Kabir. Walaupun dia dhaif dalam kitab Faidul Qadir. Artinya barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 100 kali di dalam sembahyang atau lainnya, nescaya disuratkan baginya kelepasan daripada api neraka. Masya-Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'al Qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minan nar. Hadis riwayat Al-Khayari fil fawaidihi Faidul Qadir. Artinya barang siapa membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Dan kata Syekh Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab Syarah Jami' Shaghir, maksudnya Faidul Qadir, yang artinya menjadikan. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Bani merujuk kitab Faidul Qadir. Menjadikan Allah Ta'ala akan pahala membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad tadi 1000 kali, itu sebab ia jadi merdekakan dirinya daripada api neraka. Maka seyogyanya dibaca akan surah Al-Ikhlas 1000 kali atas mayat supaya dimerdekakan akan dia daripada api neraka. Masya Allah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, walaysa yurwa anin Nabi SAW annahu kana yakra'u suwaran bi'ayaniha illa fi yaumil jum'ati wa lailatiha. Kana yaqra'u fi salatil maghribi lailati jum'ati qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, wa kana yaqra'u fi salati al-isya'i al-akhirati lailati jum'ati suratal jum'ati wa suratal munafiqin. Wa rawa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uhuma fi raq'atay jum'ati. Wa kana yaqra'u fi subhi yawmal jum'ati suratal sajadati wa suratal hal ata ala insan. Artinya, dan tiada diriwayatkan oleh ulama daripada Nabi SAW bahawa ia membaca surah yang tertentu melainkan pada hari Jumaat. Maka adalah ia membaca di dalam sembahyang maghrib pada malam Jumaat Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Dan adalah ia membaca di dalam sembahyang Isya
yang akhir pada malam Jumaat surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun. Dan diriwayatkan oleh ulama pula bahawasanya Nabi SAW membaca akan dua surah ini di dalam 2 rakaat sembahyang Jumaat, dan adalah ia membaca di dalam sembahyang subuh pada malam Jumaat akan surah Sajadah dan surah Al-Insan. Ini subuh pada Jumaat baca surah Sajadah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumaat. Lalu disebutkan pula adab yang kelima. Apabila masuk ia ke dalam masjid, maka sunat ia jangan duduk, melainkan hendaklah ia sembahyang 4 rakaat dengan satu salam. Maka tiap-tiap satu rakaat kemudian daripada Fatihah itu 50 kali surah Ikhlas. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Ini hari ini kalau orang kena salah orang, dituduh Imam Ghazali ni bid'ah sesat dah. Ajaran sesat. Betul. Sebab kononnya buat fadilah mengada-ngada. Bukan. Imam Ghazali meriwayatkan dari ulama-ulama terdahulu. Disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu. Rawahu Khatib Al-Baghdadi. Dengan hadis gharib jiddan. Artinya, maka sesungguhnya telah menaqal oleh ulama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, nescaya tiada mati ia sehingga melihat ia akan tempat duduknya daripada syurga atau dilihatkan baginya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan jangan ditinggalkan atau sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan jika ada imam iaitu sedang membaca khutbah sekalipun, tetapi hendaklah disimpankan, diringkaskan atas 2 rakaat sekira-kira yang memadai jua. Demikianlah disuruh oleh Rasulullah SAW. Apa yang disebut oleh Imam Ghazali di sini. Lalu dijelaskan oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani. Dan sunat di dalam hari Jumaat atau di dalam malamnya, sembahyang 4 rakaat dan baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surah Al-An'am, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Al-Kahfi, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Taha, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Maka jika tiada kuasa ia yang demikian itu, maka dibaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Sajadah, dan pada rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan, pada rakaat yang keempat surah Al-Mulk tabaraka wa ta'ala. Tabarakalladzi ila akhirih. Okey, hadir wal hadir abizahullah. Lalu dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yada qira'ata hadhihi al-arba' as-suwari fi lailati jum'ati fa fiha fadlun kathirun wa man la yuhsinu al-Qur'ana qara'a ma'a yuhsinuhu fahuwa bimanzilatil khatmati wa yukthiru min qira'ati suratil Ikhlas. Yang bermaksud artinya, dan jangan tinggalkan membaca surah yang 4 ini, yakni surah Yasin dan surah Sajadah dan surah Ad-Dukhan dan surah Al-Mulk pada malam Jumaat. Ni. Jadi surah Yasin jangan tinggal. Kita buat surah Yasin saja, yelah fine. Surah Sajadah kita solat. Sebab itu orang beramal dalam sebahagian tareqah, dia membaca surah Sajadah lepas maghrib. Surah Ad-Dukhan dan surah Al-Mulk, contoh dia dibaca lepas isyak. Ni. Sebab tu banyak surau dan masjid di wilayah persekutuan tu membaca Tabarakalladzi. Surah Al-Mulk. Ini bagus kalau boleh. Surah-surah lain, masjid lain juga kena terapkan. Maka di dalam membaca 4 surah itu fadilat, yakni kelebihan yang banyak, yang amat banyak. Dan telah Fakir sebutkan, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Bani sebutkan berapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan fadilat surah yang 4 ini dalam kitab Hidayatus Salikin, yang kita dah khatam di platform masjid yang mulia ini. Kitab Hidayatus Salikin. Ada disebut dalam tu. Maka engkau rujuk di dalam. Dan barang siapa tiada jadi hafaz sekalian Al-Quran, maka baca barang yang sedapat yang dihafaznya
maka iaitu baginya menepati membaca khatam sekalian Al-Quran. Dan seyogyanya hendaklah membanyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan telah dahulu kelebihan membaca surah Al-Ikhlas ini iaitu tiap-tiap sekali membacanya itu menepati sepertiga Al-Quran. Dan pada tiap-tiap 2 kali membacanya itu pada menempati 2/3 Al-Quran. Dan pada tiap-tiap 3 kali membacanya itu menepati khatam 1 Al-Quran. Demikianlah tersebut di dalam hadis Nabi SAW yang telah terdahulu. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang fadilat-fadilat tersebut yang dibawakan atau diajarkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimani. Sebab tu bila orang kata wah, disesatkan kitab Syiarus Salikin contohnya, ini bukan Imam Ghazali. Tak, kalau kita rujuk sebenarnya banyak sumber dia daripada Imam Ghazali. Kerana masalah dia, orang-orang yang kritik ni kadang Imam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali pun dia tak habis baca. Baca tak habis. Lepas tu cakap banyak. Lepas nak sesatkan Syekh Abdul Samad Falimani. Tak boleh lah. Kitab ni kitab penting. Syekh Abdullah Fahim. Syekhul Islam Abdullah Fahim dalam wasiatnya dia kata dalam bab tasawuf, iaitu ulama Melayu dari dulu guna kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan diterjemahkannya dalam bahasa Melayu kitab Syiarus Salikin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan demikian lagi sunat pada malam Jumaat itu mengerjakan sembahyang tasbih seperti yang lagi akan datang insya-Allah taala kaifiatnya itu. Dan fadilatnya itu amat banyak seperti tersebut di dalam hadis Nabi SAW yang lagi akan datang insya-Allah taala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wal ahsanu ay yuj'ala waqtuhu ila zawali li salati wa ba'da al-jum'ati ila al-'asri li istima'i al-ilmi wa ba'da al-'asri ila al-maghribi li tasbih wal istighfari. Artinya, dan yang terlebih baik bahawa dijadikan waktu hari Jumaat itu daripada pagi-pagi hingga gelincir matahari bagi mengerjakan sembahyang, dan waktu kemudian daripada sembahyang Jumaat itu hingga asar bagi mendengar ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat, dan waktu yang kemudian daripada asar hingga maghrib bagi mengucap tasbih dan mengucap istighfar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Insya-Allah kita harapkan apa yang ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Dan yang paling penting tuan-tuan adalah beramal dengan apa yang telah diajarkan oleh Imam Ghazali, yang telah disampaikan kepada kita oleh Syekh Abdul Samad Falimani dalam kitab ini. Semoga kita semua mendapat istiqamah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.